wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah daripada Sungai Tangkas, kampung Sungai Tangkas, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah maghrib ini kita teruskan untuk surau Taman Murni, Jalan Murni 3/4 surau Al-Firdaus, insyaAllah. Surau Firdaus berhampir dengan sarjana impian, insyaAllah. Sama-sama kita share. Mohon ada tak? Mohon share daripada audio kuliah, insyaAllah. Untuk surau Al-Firdaus, ya, Ar-Raudah Al-Firdaus. Mohon share, insyaAllah. Ada ke? Di audio kuliah mohon share karya surau Al-Firdaus Taman Jalan Murni, insyaAllah. Mohon share di WhatsApp, guru WhatsApp, insyaAllah. Tolong share. Ada. InsyaAllah kita teruskan kita teruskan hari ini kita sambung, ya, nota My Quran Time juzuk pertama, insyaAllah. Dah masuk surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. InsyaAllah saya share. Mohon pada karya Firdaus, ya. Mohon share, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Siapa yang boleh tu boleh share di audio kuliah, insyaAllah. Audio kuliah Facebook, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus nota My Quran Time muka surat 21, insyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulil mu'minin. Allahumma ghnina bihalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifa anta himal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, insyaAllah. Kita teruskan ayat 1, iaitu tadabbur surah Al-Baqarah, ya, insyaAllah. Catatan daripada nota My Quran Time. Siapa yang ada nota boleh buka, ya, kita baca-baca sama untuk ulang kaji, ya. Sementara kita rehat untuk kitab, untuk surah Al-Firdaus di Jalan Murni Sarjana Impian, insyaAllah. Tadabbur surah Al-Baqarah nombor 1.
menyerah diri dan tunduk ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Poin pertama, ya, kita ni dengan ayat Al-Quran kita serah terus pada Allah Ta'ala. Sebelum tu saya ulang balik, keistimewaan baca surah Al-Baqarah tu ialah kita dilindungi oleh syaitan, ya, dilindungi oleh gangguan syaitan. Sebab tu beramal, dipesan ulama supaya kita beramal dengan Al-Baqarah di rumah. Tak banyak pun sikit, kita beramal setiap hari untuk mengelakkan pada gangguan syaitan. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti perkuburan. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini rumah jangan dibiarkan tanpa bunyi ataupun hilang pada bacaan Al-Quran. Bila sunyi daripada suasana Al-Quran, ia ibarat tanah perkuburan ataupun kawasan perkuburan. Nabi pesan amalkan surah Al-Baqarah untuk kita perisaikan kawasan kita dan diri kita daripada gangguan syaitan, ya, insya-Allah. Kemudian mendapat keberkatan bila kita amalkan Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kamu surah Al-Baqarah, maka sesungguhnya mengambilnya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, sihir tidak mampu ke atasnya. 3 poin diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, bila baca Al-Baqarah, amalkan Al-Baqarah, ya, kita ada dapat keberkatan seisi rumah, ya, maksudnya berkat pun dapat, siapa tinggalkan rugi serugi-ruginya. Kemudian sihir tidak mampu ke atas yang mengamalkan Al-Baqarah di kawasan rumah. Tadabbur surah Al-Baqarah yang pertama, ya, bila baca Al-Baqarah ni, iaitu maksudnya menyerah diri dan tunduk ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Tu huruf ayat pertama, Alif Lam Mim, ya, tu huruf-huruf ini dinamakan huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang dipotong-potong. Huruf ini bertujuan untuk mencabar orang Arab dalam seni bahasa, sehingga kini tiada siapa yang boleh menyahut cabaran untuk menandingi penyusunan ini ataupun mendatangkan sesuatu yang setanding dengannya. Ni hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mencipta huruf, 3 huruf yang pertama itu Alif Lam Mim, ya, hanya tidak siapa pun boleh meniru atau mengopi ataupun klon bab huruf tersebut. Huruf yang dipanggil huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong. Ulama ada menyatakan bahawa setiap surah yang dimulakan dengan huruf-huruf sebegini akan dituruti dengan penyataan membela Al-Quran dan mengagungkannya. Gabungan huruf-huruf ini merupakan antara keajaiban Al-Quran dari segi bahasa dan susunannya. Ya, hebatnya direka, didesainkan macam tu, ya, digandingkan dengan ayat yang membela Al-Quran dan mengagungkannya. Selepas huruf Alif Lam Mim, gabungan huruf-huruf ini merupakan antara keajaiban, ya, satu hebatnya mukjizat dalam Al-Quran dari segi bahasa dan susunannya. Kita tidak akan tahu apakah maksud perkataan ini kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tak ada siapa yang tahu maksud sebenarnya. Rasulullah SAW juga tidak pernah menjelaskan maksud perkataan tersebut. Demikian juga para sahabat Rasul. Maka di sini kita akan memulakan tafsir surah ini dengan perkataan yang kita tidak tahu. Maka kalau Allah tidak beritahu, maka kepada kita beritahu kepada kita apakah makna sesuatu itu, maka kita tidak akan tahu. Maknanya kita mengharapkan ilmu daripada Allah tentang sesuatu ilmu itu. Jika Allah tidak mengizinkan kita tahu, maka kita tidak tahu. Huruf Alif Lam Mim sampai lah ni tak diketahui.
maksud sebenarnya. Cuma Allah saja yang tahu. Nabi pun tak jelaskan. So kita mengharapkan ilmu daripada Allah Subhanahu. Kedua, poin kedua dalam kitab, ayat kedua ya. Ayat kedua, tadi ayat pertama alif lam mim. Kedua, zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Ayat yang hebat, ayat nombor 2. Ayat nombor 2 dalam Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan zalika untuk merujuk kepada Al-Quran, dan perkataan zalika bermaksud itu. Tetapi perkataan sesuai ialah yang bermaksud ini, kerana Al-Quran yang sedang kita tadabbur ini berada di hadapan kita. Itu zalika ya. Maksud sebenarnya itu, tapi dia masa kita belajar di depan kita boleh dimaksudkan ke dalam bab ini kitab ya. Perkataan ini digunakan untuk mengejutkan orang. Ya, untuk mengejutkan orang, menyinta orang. Perkataan yang digunakan adalah zalika, yang bermaksud itu. Ini kerana tidak ada kitab dalam berbentuk mushaf yang digunakan pada zaman Nabi. Yang ada hanyalah Al-Quran lengkap yang diturunkan sedikit demi sedikit oleh malaikat Jibril. Jadi perkataan itu yang digunakan adalah merujuk kepada Al-Quran. Rujuk terus pada Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalamnya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Segala isi kandungnya adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebab tu Quran ni sebagai map ataupun peta kita untuk bergerak di dunia dan di akhirat. Takwa ini maksudnya takut dan menjaga hukum. Mungkin timbul satu persoalan kalau dikatakan Al-Quran ini adalah hidayah kepada orang yang bertakwa. Bagaimana pula dengan orang yang tidak ada takwa? Ya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi ulama mengatakan bahawa lafaz muttaqin dalam ayat ini bukanlah bermaksud orang yang sudah sempurna takwa mereka, tetapi ia bermaksud orang yang hendak menjadi orang yang bertakwa. Kalau seorang itu ada keinginan untuk jadi orang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu hatinya untuk mencapai kedudukan itu. Ya, sendiri yang nak terbuka hidayah, ya, sendiri yang nak terus pada Allah Ta'ala, Allah bukakan terus. Bila seorang itu mula mempercayai dan meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah tentulah dia mahu mempelajari isi kandung sebagai petunjuk. Petunjuk yang ada dalam kitab suci ini diberikan kepada orang yang sudah menerima tauhid, iaitu selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ini supaya dia mengenali siapa Tuhan dan dalam masa yang sama tidak melakukan syirik terhadap agama-agama seperti agama-agama lain. Ni bila bertemu dengan ayat ni, ya, sebelum dengan Quran dia dah ada bab tauhid, bab yakin terus dengan Allah Subhanahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sebutkan bahawa seorang lelaki bertanya kepadanya, apakah itu takwa? Dia pun menjawab, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang berduri? Lelaki itu berjawab, pernah. Abu Hurairah berkata lagi, lalu apa yang kamu lakukan ketika itu? Dia menjawab, jika aku melihat duri, aku berbelok, memanjangkan langkahku untuk melaluinya, atau memendekkan langkah agar tidak tercedera. Abu Hurairah berkata, maka itulah takwa. Maksudnya apa? Takut yang sebenar-benarnya, mengelak daripada bab maksiat, mengelak pada bab-bab yang berdosa, bab-bab yang Allah larang ataupun yang Allah haramkan. Sebab tu Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungan adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tu zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, maksudnya apa? Kitab yang
tidak boleh diragu-ragu kitab Allah Ta'ala. Nak jadi orang yang bertakwa tu kena ikut hukum-hukum Allah Subhanahu. Takwa ialah memelihara diri daripada siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Takwa tidak cukup jika mahu dimaksudkan dengan takut sahaja. Maksudnya kita ada application, kita amal, kita beramal, kita gunakan, ikut sebenar-benarnya. Takut sebenar-benarnya mana? Allah Ta'ala. Contohnya Ustaz Somad bagi tahu, takwa, taqaf, waw, ya, takut pada Allah Ta'ala. Tawaduk kita dengan Allah Ta'ala. Ada bab tawaduk, bab rendah diri, bimbangkan. Ada bab malu dengan Allah Ta'ala. Tawaduk, qaf, qana'ah. Qana'ah ada bab syukur. Apa yang Allah beri, syukur, sikit ataupun banyak. Apa yang Allah bagi, kelebihan ataupun kekurangan pun kita tetap bersyukur. Ada bab qana'ah. Qaf, taqaf, waw, ya, wara. Bimbang ambil yang haram, tak berani ambil yang haram. Ini kadang-kadang masih lagi orang masih ambil bab yang haram, tak nak bertaubat, masih lagi nak tutup bab dosa, bab maksiat yang dilakukan. Taqaf, waw, ya, yakin, hakul yakin, ainul yakin, yakin terus dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita yakin, kena ada bab yakin. Sebab tu takwa ialah memelihara diri daripada siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya. Kita yakin ada balasan baik, insya-Allah balasannya baik. Kalau jahat memang confirm ke neraka. Tu ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Maksudnya kita ni cari jalan untuk orang bertakwa. Tak kira mana, tak kira tempat, tak kira situasi, tetap bertakwa. Jadi kadang-kadang dah diuji sekarang dengan Allah Ta'ala, tapi masih lagi susah nak menerima ayat-ayat Allah Subhanahu. Bukan nak menerima, nak tengok, nak jenguk pun program Al-Quran pun payah. Masih lagi sibuk dengan kerja, masih lagi sibuk dengan dunia, masih lagi sibuk dengan keadaan semasa. Masih lagi yang sekarang ni, masih lagi nak berpolitik, masih lagi nak mencari kuasa, mencari harta, mencari pangkat, masih lagi nak berlari apa? Nak melarikan diri daripada bab dosa, menyimpan, menyurukkan dosanya. Tu berlaku sekarang. Ketiga, 5 ciri orang yang takwa yang berjaya. Di sini dinyatakan ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa yang berjaya. Di dalam ayat sebelum ini telah disebutkan tentang Al-Quran, iaitu kitab suci tersebut adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dinyatakan sini, ditanya soalan, siapakah orang yang bertakwa itu? Yang pertama ditulis ini, dicatatkan di sini, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Tahu, yakin alam akhirat, alam kubur, alam barzah, dia bimbangkan bab tu. Orang yang bertakwa, ciri-ciri yang hebat antaranya yang pertama, mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang tak nampak. Tu. Yang kedua, orang bertakwa yang berjaya ialah yang kedua, mereka yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat, tak miss bab solat, orang yang berjaya. Yang ketiga, mereka suka bersedekah ke jalan Allah. Tak sayang duit, tak sayang harta. Suka infak sana kemari. Donation. Tak tunggu siapa-siapa, terus bantu. Dengar je ada orang susah, dia terus bantu. Orang yang hebat ke jalan Allah Ta'ala. Tu orang yang berjaya, orang yang bertakwa yang berjaya. Yang keempat, orang yang berjaya lagi bertakwa ialah mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dia percaya Zabur, dia percaya Injil, dia percaya kitab Suhuf Nabi Ibrahim, Zabur, Injil, Taurat. Akhir sekali, lagi hebat dia dengan Al-Quran. Tu mereka beriman, yakin, seyakin-yakin dengan Al-Quran.
Sekarang masih lagi orang tak yakin dengan ayat Quran. Kalau betul-betul ikut ayat Quran, hebat dia di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak jadi. Tak takut dengan hukuman Allah. Dia nak lepaskan diri daripada hukuman manusia. Masih lagi hukuman manusia, dia nak lepaskan diri. Dah tengok hari ni, kita dipesankan hari ni punya episod 134, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 106, 113. Kita hari ni dipesan, diingatkan kita oleh program tersebut. Ada Al-Quran ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 106 hingga 113. Apa tadaburnya? Poin dia hari ni, dia punya sinopsis, dipesankan kita suruh istighfar. Jangan khianat, jangan dan jaga amanah biarpun makan diri sendiri. Nampak? Pesanan yang hebat. Hari ni surah ni hebat, ayat hebat hari ni. Suruh kita, nak salah satu ciri bertakwa yakin dengan Al-Quran. Apa dia? Dipesankan kita supaya jangan khianat. Mula-mula istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau dah buat silap, kalau dah terlajak, kalau dah terlanjur, kalau dah berdosa, apa yang lagi kita boleh buat? Kita jangan kita sorok, jangan kita hiddenkan, jangan kita menyuruh, jangan tak mengaku. Kalau dah salah, tetap salah. Sebab tu dipesankan oleh Allah Ta'ala, disuruh Allah Ta'ala astaghfirullah. Tu istighfar ayat 106 An-Nisa. Sesudah istighfar dipesankan lagi jangan khianat. Maksudnya khianat dengan siapa? Yang pertama khianat dengan diri sendiri. Yang kedua khianat dengan orang lain. Khianat dengan diri sendiri, dia menzalimi diri sendiri. Dia tahu dia berdosa, dia zalim diri sendiri. Dia buat juga perkara-perkara zalim. Dia buat juga perkara-perkara fitnah. Dia buat juga buat khianat diri sendiri. Dia buat juga menyorok daripada kesalahan dia sendiri. Masih lagi ada orang macam tu. Terkejar-kejar dengan bab dunia. Khianat. Tu khianat dengan diri sendiri. Dia tahu dia jahil, dia tak tengok Al-Quran. Dia tahu dia jahil, dia tak mengaji. Itu ada peluang untuk mengaji di masjid, surau. Sekarang dah tak ada peluang lagi. Zalim, dia bukan zalim, dia khianat. Tu. Kemudian jaga amanah biarpun makan diri sendiri. Zaman Nabi, diceritakan zaman Nabi, orang yang beramanah tetap dihukum. Kan tadi diceritakan perisai perang, perisai untuk waktu perang dicuri oleh seorang orang Islam, tapi tuduh orang Yahudi. Tapi Nabi tahu, diwahyukan Allah Ta'ala, yang dihukum orang Islam juga. Tu tak kira dia tu kawan kita sendiri, tetap akan dihukum. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul, yang hak tetap hak. Tu walaupun makan diri sendiri. Jangan kita khianat. Sebab tu kita jangan khianat. Satu, khianat dengan orang lain. Sebab tu kalau kita khianat dengan diri kita sendiri, kita menipu, menyorok daripada salah, akhirnya memudaratkan orang lain, dia mengkhianati orang lain juga. Dan ayat tu 106 hingga 13 dipesankan kita. Dan dipesankan kita banyakkanlah istighfar agar kita tidak khianat. Sebab tu khianat macam zalim lah. Banyakkan istighfar. Dan jangan membela orang yang khianat atau tidak amanah. Kita dah tahu orang tu memang khianat, orang yang zalim, orang yang buat fitnah, orang yang melarikan diri pada kesalahan. Kenapa kita nak membela dia? Atau orang yang tidak amanah. Kita bela dia, kita pula yang tidak amanah. Pesankan surah An-Nisa ayat 109. 111, elakkan dosa kerana ia akan merosakkan diri sendiri. Dipesankan lagi kita hari ini, elaklah bab dosa, berhenti. Tu. Balik pada kitab tadi, ciri-ciri orang bertakwa 5 jadi. Yang keempat tadi, yang beriman dengan kitab Al-Quran. Yang kelima, mereka yang meyakini akan dibawa adanya kehidupan akhirat. Yakin.
sama tadi macam bab takwa, yakin ada balasan akhirat, sama ada syurga ataupun neraka. Tu dipanggil kehidupan di akhirat. Lima ciri orang takwa yang berjaya. Balik pada nota ayat nombor 3. Allazina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah yang ketiga. Tu hebatnya orang yang berjaya tu, orang yang beriman kepada yang ghaib, dia mendirikan solat, menafkahkan sebahagian rezeki dan dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka, yang dianugerahkan. Itu bab ayat nombor 3 maksudnya, ciri-ciri orang bertakwa yang berjaya. Okay, balik tadi, diulang balik, ciri-ciri bertakwa tu ada 5 tadi, didefinisikan di sini. Yang pertama, mereka yang beriman kepada yang ghaib, perkara yang ghaib. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan bahawa di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai sesuatu perkara ghaib. Maksudnya maksud perkara ghaib itu suatu yang tidak dapat dirasa dan dilihat berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya malaikat, syurga, neraka, jin, syaitan dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Ni dia yakin. Tu orang yang beriman, orang yang takwa yang berjaya, dia yakin. Tu. Dia tak yakin apa yang Allah sebut dalam Quran, tak dapat rasa, tak dapat dilihat, tapi disebutkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bab malaikat, bab syurga, neraka, jin, syaitan dan kisah-kisah umat yang terdahulu. Kesimpulannya, beberapa perkara ghaib yang kita kena faham adalah berdasarkan rukun iman. Dicatatkan dalam sini, di dalam rukun iman yang 6 itu, 5 daripadanya adalah perkara yang ghaib. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada para rasul. Keempat, beriman kepada para hari kiamat. Kelima, beriman kepada qada dan qadar. Keenam, beriman kepada Al-Quran. Melalui Al-Quran inilah kita akan terima maklumat tentang 5 perkara ghaib yang di atas. Maka kita perlu sentiasa mendampingi Al-Quran yang juga turut memahami dan menghayati isi kandungan itu. Jadi wajib kita mengaji Quran. Nasabah nak cover 5 perkara yang ghaib yang kita beriman. Itu 5. 6, asalnya 6 rukun iman yang 6, tapi yang 5 tu bab yang ghaib. Yang kedua, ciri orang bertakwa yang berjaya ialah mereka yang mendirikan solat. Mereka yang mendirikan solat, orang bertakwa mendirikan solat dengan menyempurnakan rukun, bersyarat dan mengikut tertib dengan sempurna. Sesungguhnya tidak ada amalan ibadat yang lebih tinggi daripada solat. Sebab tu solat ni kelebihannya hebat. Kelebihan solat dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan ada 16, kata silap saya 16 kelebihan solat. Saya bacakan, saya ulang balik, mungkin dah surah dah baca. Kita bawa ada 16 kelebihan solat. Ada dicatatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bab solat ni hebatnya ada 16 kelebihan. Saya bacakan poin dia, Antaranya, sembahyang itu, solat itu, bila orang mendirikan solat ni, orang bertakwa, solat itu dalam erti kata kitab lama ni,
dituliskan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, dicatatkan dalam khusus solat siri 1 dia. Solat itu dari segi bahasa ialah doa. Dari sudut pengertian syarak, ia sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Solat mempunyai pelbagai kelebihan. Sabda Rasulullah SAW, 5 sembahyang Allah fardukan ke atas hamba-hambanya. Barang siapa yang menunaikannya dengan sempurna dan tidak mengurangi kerana meringan-ringan dengan haknya, adalah baginya janji Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Itu diceritakan, ya, solat. Tiadalah janji daripada Allah, ya. Barang siapa meninggalkannya kerana meringankan haknya, tiadalah janji Allah kepadanya sekiranya dia mahu diredakannya ataupun diazabkan. Tinggalkan solat, Allah azabkan kita. 16 ada kelebihan solat tu. Ialah pertama, bila solat ni dijaga, ia sebagai tempat keredaan Allah. Kelebihan solat. Kedua, kecintaan para malaikat. Ketiga, sunnah para nabi-nabi. Solat yang keempat, kelebihan dia, cahaya makrifat. Yang kelima, asas sebagai asas keimanan. Kelebihan solat. Yang keenam, diperkenankan doa kita. Yang ketujuh, bila ada bab solat, diterima amalan kita yang lain. Kelapan, bila ada bab solat, keberkatan rezeki-rezeki kita. Yang kesembilan, bila jaga solat, kelebihan dia, kerehatan bagi badan. Kesepuluh, solat itu sebagai senjata kita ke atas musuh. Kesebelas, solat dibenci oleh syaitan. Kedua belas, solat itu sebagai syafaat di antara orang yang melakukannya. Fan malakul maut, ataupun dipanggil malaikat maut. Ketiga belas, solat itu sebagai pelita di dalam kubur kita. Ke-14, solat sebagai hamparan untuk kita di dalam kubur. Hamparan kita dirusuk, jadi pelapik kita. Ke-15, solat itu sebagai jawapan kepada mungkar dan nakir. Dan akhir sekali, 16, solat sebagai teman di dalam kubur kita hingga hari kiamat. Itu kelebihan solat. 16. Ada 16 dicatatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang yang berjaya, orang yang hebat menjaga solat, ya, orang yang berjaga, orang takwa yang berjaya. Itu kelebihan solat. Orang bertakwa mendirikan solat dengan menyempurnakan rukun, bersyarat dan mengikut tertib dengan sempurna. Sesungguhnya tidak ada amalan ibadat yang lebih tinggi daripada solat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dirikan solat, bukannya buatkan solat. Maksudnya, hendaklah solat seperti mana Nabi dan para sahabat lakukan. Kelebihan orang yang bersolat, itu yang jaga solatnya yang berjaya. InsyaAllah dah masuk waktu isyak, kita sambung pagi besok InsyaAllah, selepas My Quran Time diulang. Lebih kurang pukul 7 insyaAllah, kalau tak ada apa-apa. Panjang lagi sambungan bab solat ni, ya. Kita akan ulang balik besok pagi selepas subuh insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Ya kan. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقض حوائجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis samai was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, peliharalah ke atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini, sesungguhnya Engkau Maha Pemelihara. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah aman-aman kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati-hati kami. Kekalkan dan tetapkanlah aman kami. Tetapkanlah iman kami. Kekalkan hati-hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami yang sangat takut dan bimbang bila kami bertemu dengan-Mu, Ya Allah. Jangan biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang yang Islam dan orang-orang yang beriman. Matilah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih pada surau Al-Firdaus Jalan Murni, Sarjana Impian memberi ruang pada saya share untuk kuliah malam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.